Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sama-sama kita ni mulakan majlis kita ni dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. خصوصا لهذا المجلس وعلى كل نية صالحة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, Perdana Pensyarah Kupu SB, Pusat Pengajian dan Pendidikan Jawi dan Kitab Turas, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, yang mana insyaAllah saya menyambung kembali bengkel intensif belia syumul lah. Jadi saya difahamkan pada awalnya ada dalam 50 orang. Tapi kita ni hari ini ialah sedia fahamlah dalam 13 orang. Dan mengapa? Dan jangan berduka cita. Dia semestinya sedikit itu, yang penting berkatnya. Saya kalau setakat 13 orang ni, saya rasa lumayan, cukup lumayan. Kerana pernah saya berceramah sebuah masjid dan di depan saya tidak ada orang. Saya ceramah bagi kuliah maghrib. Depan saya tidak ada orang. Bayangkan, bercakap seorang. Apa rasanya? Bukan sekali tapi berkali-kali. Ada pernah sekali itu saya tanya Tuan Imam, benar kan ni ceramah ni orang? Ustaz, teruskan saya katanya. Saya ingat Tuan Imam itu buat indah ada orang, ia akan duduk depan. Rupanya imam tu masuk je balik ke biliknya. Kosong. Kenapa diteruskan? Pasal kadang-kadang katanya orang itu mendengar bukan di dalam, tapi yang mendengar di luar, arah parking yang mendengar. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, bercakap, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mendengar kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ikut satu pengajian, saya rasa kita pun kenal Dr. Ahmad Asri Lubis. Dr. Ahmad Asri Lubis. Jadi masa itu ia akan membuat pengajian hikam. Saya pun ikutlah. Maka bila sudah sampai waktunya lepas isyak, saya datang, Dr. Asri Lubis datang. Yang lain kosong. Saya, kenapa ni doktor? Tidak ada orang. Imam pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Rupanya salah tarikh. Saya salah, doktor pun salah. Kebetulan doktor kata ni 2 orang saya, doktor ni apalah doktor? Tadi minum sajalah. Apa cakap doktor? Tak. Teruskan pengajian. Ia baca buku, saya ada tengah seorang. Masya Allah, tabarakallah. Itu one by one. Macam matalah ulama-ulama dulu. Ramai-ramai. Ulama hadis, telaki. Dah, one by one.
Tapi berkatnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, sampai ini sama. Jadi jangan berduka jika sedikit, kerana berkatnya itu mungkin lebih besar daripada ramai. Alhamdulillah. Baik. Jadi insyaAllah hari ini kita ni bengkel penghayatan ibadah solat, membina tahsiah belia Islam. InsyaAllah. Kita ni awal 10 minit mula. Lepas tu kita ni berhenti awal 10 minit lah. Sepatutnya berhenti pukul 12. Tapi awal tadi mula tadi, maka awal tadi berhenti lah 11.50. Maklum, mengambil anak dia dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harapkan bukan sekadar saya yang bercakap, insyaAllah bis kita pun sama-sama juga sharing. Ada respon daripada bis kita. Bolehlah. Nanti arah perempuan saya bagilah. Siapa ketua ni? Ada ketua. Kata Rasulullah SAW, tidak ada 3 orang yang musafir melainkan dilantik seorang ketua. Jadi ini bukan lagi 3 orang, ini 5 orang. Lantik seorang ketua. Sini lantik seorang ketua. Sini lantik seorang ketua. Okey. Bukan maksudnya ketua tu yang hanya seorang bercakap. Indah, semua hampir bercakap. Tapi ketua tu yang mengarahkan. Nampaknya ketua yang dah bercakap. Kau bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Solat ibadah teragung. Solat ibadah teragung. Kenapa solat? Saya membicarakan tentang solat. Jadi kenapa solat? Ada banyak ibadah. Quran kah? Boleh membina tahsiah? Boleh. Puasa boleh membina tahsiah? Boleh. Tapi saya pilih solat. Kenapa solat? Kerana solat ibadah paling teragung, paling teratas. Jadi jangan ambil yang biasa-biasa. Ambil yang paling atas, paling hebat. Apa dia? Solat. Solat nombor 1, ibadah paling mula dihisap pada hari kiamat. Bukan Quran, bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah, bukan. Inna awwala ma yuhasibu bihi yaumal qiyamah as-salah. Kata Rasulullah SAW, yang paling awal dihisap pada hari kiamat kelak ialah solat. Bagus solatnya kata Rasulullah, untung, selesai cerita, terus jalan. Tapi kalau solat cumpang camping, merugilah kata Rasulullah, merugilah. Nombor 2, ibadah solat diperintahkan Allah tanpa perantaraan Jibril alaihi salam. Ibadah haji Jibril dulu, baru kepada Rasulullah. Zakat Jibril dulu kepada Rasulullah. Semua ibadah Jibril dulu turun ayatnya, baru kepada Rasulullah. Sembahyang Rasulullah Mi'raj ke atas, direct perintah solat daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ibadah paling teragung, tidak ada perantaraan. Terus. Nombor 3, ibadah solat satu-satunya ibadah yang dituntut dengan menghadirkan hati. Mesti khusyuk. Puasa tidak payah khusyuk. Ada orang khusyuk puasa. Nampak makanan, astagfirullah. Astagfirullah. Puasa Ramadan, astagfirullah. Jaga hati. Ada payah. Baca Quran sebenarnya dituntut kalaulah indah mentadabbur itu dikira lalai juga, tapi sah. Baca Quran pun kadang-kadang terlalai itu juga. Quran juga sini juga. Ada teks. Saya bisa. Okey. Nombor 3, ibadah solat satu-satu ibadah yang tuntut menghadirkan hati, sudah tadi. Yang lain dah bayar, zakat pun dah bayar. Haji apa tu lagi? Ada orang pernah cerita, waktu kan melontar jamrah tu Ustaz, panuh dulu. Masa ni sudah berjadual. Sekali tu Ustaz, udah kusiang atau ni. Orang siang besar. Siang benar katanya. Lapang. Tapi dalam mata tu ada penumbuk kan.
Padahal haji tu. Ini dituntut menghadirkan hati. Satu-satunya ibadah yang dituntut khusyuk ialah solat. Ibadah yang dianggap tiang agama, ada tiang kukuhlah, ini ada tiang runtuhlah. Perbaiktah lawannya, tingkatnya dan sebagainya. Tiang habis. Wow Ustaz, decoration tiang habis. Tapi tiang kukuh, insyaAllah. Man aqama as-salah faqad aqama ad-din, wa man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Ini kita daripada mana? Dari mana? Sekolah agama. Guru ke kita? Aish, masya-Allah. Oh, ini kita. Ustaz dakwah. Patut kita dapat. Ini sekolah agama. Sekolah Arab. Astagfirullahaladzim. PDB. InsyaAllah. Tapi diraja. Dan sekolah Arab. Yunisa. Guru agama. Akhir perkenalan. Sepatutnya awal perkenalan. Kita Yunisa. Kupu. Yunisa. Kupu seorang yang okey. Tuan rumah. Alhamdulillah. Ibadah solat tiada excuses. Masya Allah. Itu satu-satunya ayat yang saya pandai bahasa Inggeris lah. Yang saya rasa betul sebutan excuses katanya. Mau. Atau tiada bersyarat. Tidak ada excuse. Ramadan, puasa, sakit. Okey, sungkai saja dulu. Nanti qada. Haji, belum mampu. Okey, tidak apa. Nanti, tunggu mampu. Baru dah. Zakat, malam raya tu, usin habis. Habis berikannya semua. Oh, segala nendah. Nendah raya, nendah baju. Malam raya tu, kosong, tidak ada. Wajib zakat? Tidak. Oh. Nanti tahu Ustaz malam raya tu. Yang dikira tu zakat tu, zakat fitrah tu malam raya tu. Baru tah kewajipan ada setelah sempurna berpuasa 30 Ramadan. Baru tah malam tu dikira. Kalau sudah kosong, tapi ialah jangan mencari alasan lah. Okey, apa juga itu ringgit lebih. Boleh excuses. Puasa boleh, haji boleh, zakat boleh. Boleh excuse. Tapi sembahyang, indah boleh. Indah dapat sembahyang menjadi sembahyang. Tadi sudah Dr. Pandin ya. Indah dapat duduk sembahyang. Limpang macam mana tu? Menyiring, betul. Kanan juga. Ini dapat kanan, menyimpang. Menyiring, kiri. Ini dapat kiri, ke bawah. Tiarap tu. Allah. Macam mana sembahyang? Melentang. Apa bahasa Bruneinya melentang ni? Melayah. Jom melayah. Jom kaki melayah. Itu melentang. Tapi kepala mesti ke hadapan. Ini dapat duduk, ini dapat pakai alum dulu. Pakai kepala. Kepala ini dapat pakai mata. Mata dulu. Jangan dulu isyarat, mata dulu. Pernah, siapa yang pernah sembahyang pakai mata saya jangan katakan. Maksudnya memang kritikal sudah tu, pernah kritikal. Mata itu dapat baru tah sembahyang dengan hati. Mesti belajar macam mana sembahyang pakai hati. Mana tahu nanti diri masuk sudah zuhur, diri nazak. Sakit kuat.
Macam mana sembahyang pakai hati? Aku pandai Ustaz. Tu masalah. Baik, solat ibadah teragung. Pasal tu saya memilih ibadah solat ini ibadah yang mampu membina ataupun membina sahsiah belia kita ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsya dan juga kemungkaran. Masalahnya Ustaz, aku sembahyang sama pun. Di mana silapnya? Siapakah mereka yang diwajibkan solat? Satu, Islam. Sama ada ya Islam resmi ataupun tidak resmi. Ada saya kawan saya tu Cina, tapi ia Islam, lebih Islam daripada orang Islam. Sembahyang 5 waktu di masjid. Apa macam? IC-nya masih Kristian, tapi Islam. Sembahyang 5 waktu di masjid. Jumat datang, puasa datang, Isnin Khamis puasa sunat. Apa macam? Ketani, aduh. Tapi IC-nya Kristian. Kenapa macam itu? Pasal ia takut mamanya berduka cita, marah. Jadi ia Islam sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Yang macam mata tu wajib sembahyang. Cuma nanti bahayanya yang macam mata tu kalau mati dan yang lain lah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikah, harta warisan dan sebagainya, anak, perkahwinan, itu yang menjadi masalah tu orang. Nombor 2 ialah baligh. Sekali lagi ia Islam, baligh, maka wajib sembahyang. Kanak-kanak tidak wajib sembahyang. Persoalannya baligh. Apakah dia tanda baligh bagi lelaki dulu? Apa dia? 1, keluar air mani. Okey, terus. Direct saja. Nombor 2. Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah. Apakah tanda baligh bagi perempuan? Keluar darah haid. 2. Lagi komplit lah. Umurnya 15 tahun mengikut kiraan hijrah. Lagi komplit. Alhamdulillah. Betul tu. Dua-dua tu jangan kurang. Kadang-kadang orang tahu tanda baligh ni mimpi keluar air mani tengahnya tu. Haid ia tengahnya tu. Pasal tu saya pernah datang satu masjid. Masjid di Tutong. Habis saya kuliah sembahyang Isyak, habis sembahyang Isyak, Ustaz, boleh Ustaz kemari sekejap? Biasanya soalan macam tu soalan mahal tu. Kalau ia bertanya dapat soalan biasa. Tapi kalau ia mau menyiring, kesana kali bisa Ustaz. Tu soalan mahal. Ustaz, tadi Ustaz ada berpadah pasal baligh, tanda-tanda baligh. Okey. Masalahnya Ustaz, aku ni confused. Aku ni baligh ke tidak baligh? Aku confused Ustaz. Confused tuan. Confused. Baligh ke tidak? Okey, kata saya. Umur tuan 43 tahun. 43 tahun. Tuan sudah berumah tangga? Alhamdulillah Ustaz, 3 orang anak. Itu lebih baligh ni. Pasal apa kita confuse? Aku dah pernah mimpi Ustaz. Mimpi basah dah pernah katanya. Dah pernah mimpi basah Ustaz. Itu aku confuse balik. Alum ni katanya.
Ya anda tahu 15 tahun head in the head, mimpi in the mimpi, balik. Kalau kan tahu, orang kan baru tahu. Cuma tu responnya. Tu baru tahu tu. Lagi panjang O-nya lagi dah. Allahu Akbar. Nombor 3, mereka yang wajib melakukan solat ialah berakal. Orang gila jangan disuruh sembahyang. Siapa yang gila sebenarnya? Weh, kau sembahyang. Aku gila, mana boleh sembahyang? Gila betul orang. Separuh indah boleh. Sekajap gila, sekajap indah pun dah wajib sembahyang. Ustaz Haji Kuan ni Ustaz, sekajap waras, sekajap gila. Kalau ia gila, dia puasa. Datang gilanya depan Facebook sudah bok katanya. Gila tu sudah katanya. Yang macam tu indah wajib. Kenapa indah waras sudah? Koma, jangan suruh sembahyang. Orang tidur. Woi, bangun. Sembahyang katanya. Aku koma lah katanya. Macam dah koma saya. Itu indah wajib sembahyang. Koma. Sini kurang satu ni. Kalau perempuan tambah lagi satu. Apa lagi satu? Apa? Suci daripada haid dan nifas. Kalau suci haid, suci daripada nifas, okey. Wajib sembahyang. Masalahnya Ustaz, aku bukan haid, aku bukan nifas, tapi keluar darah. Apa nama darahnya tu? Istihadah. Istihadah wajib sembahyang? Wajib sembahyang. Wajib puasa? Wajib. Wajib melayan suami? Di sini ikhtilaf para ulama katanya. Wajib melayan suami? Wajib melayan suami? Laki-laki. Wajib melayan suami? Sembahyang wajib, puasa wajib. Melayan suami? Belum tahu. lihat situasi. Allahumma salli ala Muhammad. Melayan suami pun wajib. Istihadah tu wajib. Cuma kata guru kami, Profesor Habib Dr. Said Hamid Al-Mahdali, walaupun dihukumkan wajib, ia bukannya ia bukan darah kotor sebenarnya. Itu darah penyakit. Cuma saja, ialah tahu sudah darah penyakit, kan dibawa lagi bersama-sama, bertambah penyakit barang lagi. Jadi lebih baik diperiksa dulu kepada doktor macam mana bolehkah, macam mana. Ikut nasihat doktor. Ini saya mengajar biskitan ya, urusan belia. Saya dulu beberapa tahun mengajar muslimah. Ajah Florinda apa tu? Kenal Ajah Florinda? Ajah Florinda dengan and the gang. Itu saya mengajar bertahun-tahun tu. Sama seperti apa yang saya beritahu kita. Cuma itulah saya beritahu seorang. Kalau istihadah wajib melayan suami. Saya beritahu wajib. Berapa Ustaz kamah katanya, daruk timat. Allahu Akbar. Cuma itulah. Kenalah jaga dari segi kesihatan. Okey, ia bukan uzur. Bukan haid, bukan nifas. Okey. Bagaimana ibadah solat membentuk sahsiah? Macam mana solat ini dapat membentuk sahsiah kata ni? Berikan pandangan Auda. Saya berikan kita masa 2 minit. 1 meja. Berikan
kurang-kurangnya 1 pandangan. Dalam masa bermula, saya bagi timer dulu lah. Cuma ada kan sembahyang ini boleh membentuk akhlak kita ni. Bermula, 2 minit order bermula daripada sekarang. Sila berikan pandangan Auda. Bagaimana solat itu mampu membentuk sahsiah. Bismillah, bismillah, bismillah. 53 second, 55, 56, 57, 58, 1 minit. Masa tinggal 1 minit. Bagikan satu sahaja bagaimana solat mampu membentuk sahsiah. Wakilkan seorang yang bercakap. Sebutkan nama, daripada mana, dan jawapan. Dua puluh second. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Baik, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, lelaki itu ialah pemimpin bagi perempuan. Baik, dipersilakan. Sebutkan nama, daripada mana, dan jawapan. Bismillah. Bagaimana solat boleh membentuk sahsiah kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim daripada Smalhab. Masya-Allah. Macam mana solat dapat membentuk sahsiah? Sahsiah seorang muslim. First, daripada solat kita ni boleh on time. Maksudnya di sini daripada azan kita ni terus sembahyang. So yang kedua, taat perintah. Maksudnya taat perintah ni once sejak azan kita ni tahu yang itu perintah daripada Allah, bukannya perintah daripada orang lain. So yang ketiga, sebelum kita ni solat, kita ni mesti bersihkan diri sama ada melalui siwak ataupun wudu. Yang keempat, taat ketua. Ini maksud taat ketua ni, kalau contoh kita ni sembahyang berjemaah, sepertinya ada imam, kita ni mesti ikut imam. Tak boleh ada imam, kita ni pulang mendahului imam. Masya-Allah. So yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, maksudnya di sini ada exercise, maksudnya daripada kita ni melakukan sembahyang, kita ni membuat pergerakan, ia boleh membentuk kita ni menjadi seorang mukmin yang qawi, sebagaimana yang khutbah kemarin. Okey, so yang ke boleh domestik apa? Al-ittihad quwwah, penyatuan ummah, maksudnya kita ni digalakkan untuk solat berjemaah. Nampak di sana yang sebenarnya orang Islam itu suka bersatu. Ada juga yang hadis kata kalau kita ni sembahyang berjemaah lagi afdal 27 kali ganda daripada min salatul fardhi. Tamam. Syukran jazilan. Assalamualaikum. Masya-Allah, tabarakallah. Saya minta satu Tapi berapa tu semua? Aish. Cukuplah, habis dah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey ya. Mantap, mantap, mantap. Okey, seterusnya wakil daripada Desti. Okey. Apa lagi Desti? Okey, meja B, meja B. Siapa cakap? Okey, teruskan. Nama, daripada mana? Jawapan.
Tadi disebutkan perpaduan, Assalamualaikum. kesihatan. Okey, teruskan. Nama saya Alia dari Yunisa. Okey. Salah satunya ialah bertahan dengan ujian. Berperang dengan hawa nafsu, bergelut dengan kemalasan, berebut dengan alasan dan sebagainya untuk menunaikan solat. Berperang dengan hawa nafsu. Berperang dengan hawa nafsu. Macam mana tu? Waktu sembahyang berperang dengan hawa nafsu. Macam mana? Malas. Sembahyang subuh. Mata lawankan sembahyang. Jadi ikut nafsu memang tidurlah. 5 minit. Bukan lagi 5 minit. Habis waktu. Pukul 5 baru bangun. 5 petang. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Okey, di sana tu menjadikan sembahyang kita tu, menjadikan kita ni benar-benar untuk mujahadah. Okey, next sini. Teruskan. Kenapa bertapuk sana tu? Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Rasanya poinnya semua kena ambil sudah. Okey, dapat. Tapi Ustaz, tambah sikitlah. Okey. Mungkin dari pembentukan Ustaznya sebagai Muslim yang baiklah. Sebab dari solat itu kita ni hanya cakap benda-benda baik. Tadi berzikir, semua yang perkara kebaikan. Jadi dengan kita ni keluar daripada solat, ataupun perlu dibawalah dalam kehidupan tani, bercakap baik pada orang, bercakap benda-benda yang sentiasa membawa kepada ajak pada Allah SWT dan seterusnya. Itulah pembentukan Muslim yang sejati. Masya Allah. Okey, Ustazah bercakap tadi itu, katanya daripada solat itu pengaruhnya tu sampai keluar. Betul. Sebahagian kata ulama dalam kitab Asrarus Salah, Imam Ghazali rahimahullah, orang yang bersungguh-sungguh solat, apabila hatinya sudah sujud, maka hatinya akan terus sujud sampailah yaumul qiyamah, sampai sujud. Walaupun kepalanya indah sujud, tapi hatinya tetap sujud. Ini orang yang sembahyang, yang benar-benar sembahyang, yang benar-benar ia tahu hakikat sembahyang. Hatinya yang telah benar sujud, maka akan terus sujud. Ia ta'assur, terkesan sampailah keluar sembahyang. Tapi orang yang merasakan badannya hanya sujud tanpa hatinya sujud, maka ini merasakan istilah sujud. Faham? Apa Ustaz sujud dari sana? Orang yang bersungguh, belum pernah saya bawa macam mana ya, mainkan ya. Pernah habis kita melihat orang macam mana bawa ni. Biasa orang pakai mic tu. Ini apalah, demi belia syumul ni, mudah-mudahan terjadi syumul. Okey, saya bagi 2 faktor. Satu, faktor kesungguhan hati ketika solat. Dengan itu akan membentuk sahsiahnya. Nombor 2, faktor solat berjamaah di masjid pun sudah kena ambil juga tadi. Apalah, kalau pun indah baru, berulang. Jangan takut untuk mengulang. Kata ulama, fi i'adah ifadah. Fi i'adah ifadah. Setiap berulang-ulang itu pasti akan ada kemanfaatannya. Ada yang baru, Ustaz ni balik-balik, taganya. Jangan. Kata ulama, berulang itu akan ada manfaatnya. Tapi ialah upaya-upaya dah juga. Kuliah maghrib kali ini, innamal a'malu binniyat. Setahun innamal a'malu binniyat. Itu masalah juga tu. Nama kami pernah telaki Sahih Bukhari. Nama guru kami itu Syekh Usamah Al-Mansi. Di tempat satu masjid dinamakan sebagai Ahmad Maulana, Habib Ahmad Maulana. Jadi tempat itu dikatakan almarhum dari itu telah mengkhatamkan lebih 1000 kali Sahih Bukhari.
Katanya pernah baca Sahih Bukhari ya? Siapa yang pernah membaca, bukan khatam, membaca, saya membaca Sahih Bukhari, angkat tangan. 1, 2. Oh, tu 3. Oh, you my man. Ini lebih 1000 kali, balik-balik, habis khatam baca lagi balik 1000 kali. Kata ni, Allahu Akbar. Sampai ni lah dah khatam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa tu? Di setiap perulangan itu tentu saja ada yang baru. Baik. Faktor pertama yang dapat membentuk saksiah kita ni disebabkan kesungguhan hati di dalam sembahyang. Oh, ada lagi. Ini peserta lelaki sahaja, perempuan jangan ikut campur. Oh, kasar Ustaz. Sebutkan 3 perkara yang mengganggu kekhusyukan solat perempuan. Apa saja 3 perkara itu? Bagi contoh yang boleh mengganggu. Bersuang ni yang signifikan. Oh, tambah lagi lah signifikan. Apakah kadar min yang dominan? Hari tu bawa-bawa ni. Okey, lelaki 1 minit dari sekarang. Macam-macam je perempuan. Nah ni dah. Beserta perempuan sahaja, sebutkan 3 perkara yang mengganggu kekhusyukan solat lelaki pada biasanya. 3 contoh. Perempuan apa? Biasanya diorang ni Ustaz, kalau ada kain berjual promosi raya, apa? 1 minit dari sekarang. Selepas jawapan itu, orang nanti lelaki boleh mencelah balik. Kenapa pula kami macam tu? Oh, boleh. Okey, silakan. Ada banyak, tapi sebenarnya ada banyak. Itu 3 daripadanya lah. Yang bercakap yang lain lagi ya. Jangan orang sama, orang lain ni bercakap. Pangkat itu mikirkan. 30 second. Kirakan dia tu mikirkan masa sembahyang itu. So hartanya lah cukup daripada 15 second. Five, 6, 7, 8, 9. Okey, dipersilakan. Meja sini. 3 perkara yang rasa-rasanya mengganggu solat lelaki ni. Apa antaranya ni, yang banyaknya apa ni mengganggu ni? Satu. Nama dah pernah tak? Hello. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. Azimatul Arika daripada Yunisa. So 3 perkara yang mengganggu kekhusyukan solat lelaki ada banyak, tapi Laki dan Arab kan ni saja ni. Saya pun lelaki ni.
Okey. Satu. Ada banyak tapi 3 daripadanya Okey. pangkat, harta dan wanita. Oh. Okey. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran lah ha. Daripada surah Al-Imran Oh. ayat 14. Maksudnya dihiaskan yakni dan dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Sini minta mic. Saya ni bawa mic tu tadi ya. Bawa saya tekanang masuk TV ni sekarang. Bawa mic semua tu. Kenapa Ustaz Abdul Rahman bawa cuma dia ni? Jadi tadi harta, pangkat dan wanita boleh menghilangkan kekhusyukan sembahyang lelaki. Allahu Akbar. Nampak bini-bini melintas. Biasanya dia melintas batas sembahyang. Tapi kebetulan dia melintas hari itu, seminit habis. Mana dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada katanya. Allah, contoh. Bukan orang sini bagus. Ini orang lain. Okey, di sini. Apa rasanya? Kita ni balas balik. Perempuan, apa rasanya mengganggu perempuan di dalam sembahyangnya? Okey. Mana? Okey, teruskan. Nama daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ilham Syakirin dari Sekolah Arab. Sekolah Arab. Rimba. Ini ada tiga perkara yang biasa sajalah. Ada dalil, ada apa? Mungkin. Okey, teruskan. Fikir sajalah. Yang pertama, mungkin perempuan itu takut nampak rambut. Okey. Macam logik. Nampakkah? Ingat dia keluarkan rambut kau ni apa? Okey. Kalau yang kedua, biasa bimbingan ni lapar. Lapar? Lapar lah. Laki-laki pun Ini ada lapar. Laki okey sikit. Okey sih kalau lapar. Bini-bini dia masalahnya ni. Terus tu bimbingan. Okey, terus? Okay. Yang ketiga, tugasan rumah. Ini yang mungkin yang sudah berkahwin apa tak? Yes, tugasan rumah. Anak kiak-kiak. Rasulullah pun mempercepatkan sembahyangnya. Kenapa? Kerana takut indongnya tu ingat anaknya. Okey, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Okey, kita dengarkan lagi daripada sini. Apa yang biasanya laki-laki ini perkara-perkara yang menyebabkan indah khusyuk dalam sembahyang? Siapa? Okey, teruskan. Masalahnya laki-laki ni ustaz. Bukannya orang lain, ni pelakian. Dia semestinya berdalil lah. Apa saja rasa-rasanya? Apa? Okey, teruskan. Biasanya ustaz laki-laki ni katanya indah khusyuk dalam sembahyang kalau Liverpool lawan Manchester. Suruh tersembahyang katanya. Okey, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamimi binti Haji Kamis dari Sekolah Agama Sangkuro. Satu. Gagaskan. Kenapa? Kan bermacam main game. Apa? Gagaskan. Betul. Gagas main game. Main game? Main game. Gagas main game. Jadi dia sembahyang laki-laki ya. Bukan dah sembahyang. Gagas saja macam terganggu. Itu khusyuknya tu pasal kan main game. Okey, next tu. Kan berlawan saja tu. Tadi lapar.
Macam lelaki. Lapar. Adakah kolerasinya? Oi, seven kolerasi. Okey. 3. Biasa kalau lelaki ni apa maksudnya? Kan mengair. Au ngamtu. Tubuh aja kan mengair. Aduh. Aku nak sampai ni. Takut udangnya lepas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi banyak perkara-perkara yang membuatkan kita ni hilang khusyuk, kesungguhan hatinya hilang. Jadi ciri-ciri ibadah solat dan kesannya, dia sebenarnya bertahap. Tahap paling awal sekali, paling bawah sekali, solat orang yang jahil. Ini orang sembahyang, aku sembahyang. Tapi anda tahu apa rukun-rukun solat? Rukun solat itu lelaki ada berapa? Ada 13. Yang 13 itu terbahagi lagi kepada tiga itu ialah rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli. Dan rukun qauli itu pula ada 5. 5 itu ialah satu. Qauli ada 5. 1 takbiratul ihram. Kedua ialah Al-Fatihah. Ketiga ialah, sampai sana guru kami meninggal, Ustaz. Dah sampai yang mengajar katanya. Apa? Selawat ke atas Nabi. Okey, yang keempat ialah tasyahud. Tasyahud akhir. Okey, dan yang kelima ialah salam. Salam pertama, bukan salam terakhir. Kerana salam terakhir ialah salam. Jadi orang yang jahil lah ni, ia sembahyang tapi dia tahu apa rukun. Rukun qaul itu mesti baca dengan terang, dengan terdengar oleh telinga. Dia tahu semua itu. Sembahyangnya sembahyang orang jahil. Besar kemungkinan tidak diterima. Risikonya tidak diterima Allah. Kenapa? Jahil. Sembahyang pula sudah. Habis sembahyang, kata Rasulullah, "Qum fa innaka lam tusalli." Sembahyang kau balik. Alam kau sembahyang, padahal sembahyang. Balik semula lagi, "Qum fa innaka lam tusalli." Balik kau pula sembahyang, kau belum sembahyang. Padahal sembahyang. Kenapa tu? Tuna macam patuk padi. Kerana hilang satu rukun namanya tumakninah. Okey, ke atas lagi solat orang yang jahil. Orang jahil. Solat orang yang lalai. Sembahyang ke dia, Allahu Akbar. Dulu Al-Imam bilang berceritanya, waktu di kampung, kampung aing, tahun 90-an. Masa tu live radio, alumni JTB, live radio. Brunei lawan Rosanan Samak dengan siapa? Okey, tahun berapa? Kalinya pasang radio. Nini pasang radio, ai mula. Mudah-mudahan Allah golongkan, ampunkan dosa-dosanya. Pasang radio. Habis apa? Rosana sama mengasih ni. Tu tak? Cuba tu. Habis dia masang tu, dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Radio masih ni gawah ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mama keluar. Katanya, orang sembahyang, radio gawah. Demitinya. Habis demitinya,
Yang sembahyang ni, kenapa tutup katanya. Sembahyang lagi. Buka balik, sembahyang ke apa ni? 2 in 1. Sembahyang je menang saja. Atau ada gol lagi tu. Kalau astagfirullah. Sembahyang orang yang lalai, jadi sembahyang orang yang lalainya yang langsung tidak ada khusyuknya, ini ditolak. Ditolak. Satu ada hadis Rasulullah SAW, antara sembahyang yang tertolak ini ialah orang yang tidak khusyuk dalam sembahyangnya. Kemudian solat orang yang munafik. Macam mana solat orang munafik? Ia setiap Jumat, Sabtu, Ahad baru cuti. So Isnin sampai Jumat bekerja, tinggal rumah mentua. Tinggal rumah sendiri di Brunei. Rumah sendiri, laki bini. Bang, dah kita sembahyang bang. Jangan tah. Kalau orang sembahyang tekau katanya. Allahu Akbar. Subuh bang, tidur punya katanya. Dan kacau. Itu Isnin sampai Jumat. Sabtu, Ahad balik ke KB. Tinggal rumah mentua. Sampai saya sana sebelum subuh sudah berserban. Katuk bapa mentua. Baba, tahajud. Salat jemaah tadi bah. Ini salat orang munafik. Yang ia bukan sembahyang kerana Allah, tapi ia sembahyang kerana ingin dapat poin. Tinggi poin. Astaghfirullahalazim. Salat separuh khusyuk, separuh indah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Datang tuan imam bawa nasi bungkus. Katanya, kena taruh siring kan waktu sembahyang. Kenapa ini menaruh siring? Kau ni habis sekali sudah. Orang lain apit. Aku ni ada kan katanya. Allah, astagfirullahalazim katanya. Astagfirullahalazim. Khusyuk balik. Allahu Akbar. Datang ni imam melintas lagi, bawa yang bungkus baru. Kena lintas ni kan aku ni katanya. Allahu Akbar. Kenapa? Kena bagi? Kena bagi, alhamdulillah katanya. Syukur. Astagfirullahalazim. Ingat lagi balik. Separuh khusyuk, separuh indah. Pasal itu kata Rasulullah, orang itu dibagi pahala. Dibagi pahala ikut kadar kekhusyukannya. Ada yang 1/10, ada yang 2/10, ada yang komplit 10/10. Okey. Solat khusyuk. Apa sebenarnya solat khusyuk ni kan? Jangan panjang masa. Solat khusyuk menurut para ulama, saya sebenarnya ada satu bukunya yang saya tulis. Buku itu saya ada bagi namanya Dirikan Solatmu. Saya tulis buku itu bersama Ustazah Nadia di Minhaj Center. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada dalam buku itu, penjelasannya dalam buku itu. Okey. Solat khusyuk ialah solat yang beradab. Beradab pada zahir dan beradab pada batinnya. Zahirnya pun beradab. Sembayang seorang di ofis, di bilik, ini ingat Allahu Akbar, gatal hidung. Lurus? Bukan di sini, ada orang lain. Orang kita khusyuk. Ini dalam sembahyang gatal hidung. Gatal. Gatal belakang. Ini engkau. Pasal apa? Seorang. Siapa nampak? Beradabkah ia di hadapan Tuhan? Allah. Jangan terjawab. Tanya. Ke bawah dulu waktu menerangkan. Contoh. HM. Ampun beri ampun ke bawah dulu ya. Ini projek kami yang kami akan kami kata masanya anda pulang.
Sambil beradab depan ke bawah dulu gitu. Kau ni kenapa ni katanya. Rasanya ia fokus ke sini ke fokus. Astagfirullah. Kalaulah depan raja yang raja Brunei, Ketani benda macam tu, apalagi raja kepada sekalian raja, Ketani dia beradab di hadapannya. Yang sepatutnya lebih khusyuk, lebih beradab lagi, zahiran wa batinan. Zahirnya, kata Imam Ghazali, batinmu tidak akan beradab selagi mana zahirmu tidak beradab. Jadi kena zahir dulu beradab, barulah hatimu akan beradab. Salat muqarrabin, ini tahap tinggi, bukan lagi khusyuk. Disebutkan dalam satu riwayat, seorang tabi'in, siapa namanya, lupa saya namanya. Jadi dia ni sembahyang di namanya Jami' Al-Basrah. Bila dia sembahyang di Jami' Al-Basrah, Allah, Jami' sebenarnya ada beza Jami' dengan masjid. Kalau masjid, masjid yang basarnya biasa. Tapi kalau Jami' asri, itu besar sebenarnya. Beza. Tapi kena panggil tu juga Masjid Jami' Asri. Sebenarnya Jami' situ sudah cukup. Lepas masjid lagi. Tapi ini Jami' Al-Basrah. Jadi seseorang ni terlupa namanya. Jadi sembahyang di Jami' Al-Basrah. Habis dia sembahyang, maka ia pun keluar. Bila ia keluar, katanya, kata orang, rupanya di luar ni riuh. Kau dari mana katanya? Aku dari dalam. Berapa? Sembahyang berapa ni? Nak kau tahunya, di sebelah sana tu separuh jami'ah tu runtuh. Mana aku tahu, aku sembahyang. Allahu Akbar. Kata ni jangan terjauh. Kuis-kuis cinta, kuis-kuis. Apa tu? Betikus sekali pakah di atas satu kata. Allahu Akbar. Alam lagi tu orang lipas berjalan. Kemari sikit. Allah. Kemari lagi pas satu. Allahu Akbar. Lagi, apa kau ni kau? Itu baru lipas. Alum lagi. Allahu Akbar. Apa lagi runtuh. Sudah siap. Ini dia sadar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ia sembahyang. Disebabkan hampir luput waktu, ia terkena panah. Dia silap pada pinggangnya yang dia silap. Pinggang ke punggung? Pinggang. Saya confuse bah, pinggang punggung ini. Kau lebih. Sini apa? Pinggang. Ini bah. Pinggang kan? Bawah sikit punggung. Pinggang. Jadi ia terpanah pada pinggangnya. Disebabkan hampir luput waktu solat. Jadi ia sembahyang dulu. Sembahyang Allah. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ia lihat panah. Hilang panah. Rupanya kena, waktu sembahyang tu kena cabut. Dia sadar. Kata ni, cuba kena panah. Bahapa astar aku emergency dulu. Karena aku sembahyang. Selamatkan diri kena ni. Aku belajar maqasid syariah. Habis. Habis. Keselamatan itu diutamakan. Katanya, aduh. Kata ni lah. Lainlah level kata ni. Solat para Nabi dan Rasul. Ini paling teratas. Okey. Apakah ciri solat kita ni? Adakah betul solat kita itu dapat membentuk kita ni? Sebenarnya, ini 6 asas khusyuk. Apa yang saya bersampaikan di kita ni sebenarnya ialah kursus solat. Sebenarnya yang mengambil masa kursus solat ini 3 hari sebenarnya. Pagi sampai petang, pagi petang, pagi petang. 3 hari baru selesai. Tapi saya terpaksa kompres sampaikan habis kita dalam masa 1.5 jam. Jadi saya ambil poin-poin sajalah. Okey. Ini 6 asas khusyuk.
Yang mana 6 ni, dua daripada atas ialah yang paling utama. Dapat 2 yang paling utama itu, yang lain dapat. Tapi kalau 1 dengan 2 itu tidak ada, maka habis, yang lain pun habis. Tidak ada. Jadi dalam masa yang singkat ini saya akan terangkan 2 inilah. Ini 2 inilah yang mampu membentuk sahsiah kita ni. 1, hudurul qalbi. Apa maksudnya? Hadirkan hati. Apa kan tu Ustaz, hadirkan hati itu? Bukannya hati kita ni memang ada sini sudah. Berapa tekan lagi kan dihadirkan? Maksud menghadirkan hati ini menurut para ulama. Apa maksud hadirkan hati ketika solat? Iaitu fokus kepada bacaan dan perbuatan solat sahaja. Yang lain tinggalkan. Jangan karang di mulutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi dalam hatinya segala puji untuk Ia. Baguslah suara kau ni katanya. Tak ada orang pernah mengalahkan. Siapa yang mengalahkan di sini? Ada katanya. Allah, patut teramai jemaahku katanya. Allahu Akbar. Di mulutnya Allahu Akbar, tapi di hatinya bukan Allahu Akbar. Yang lain lagi akbar daripada Allah. Dalam fikirannya yang lain lagi besar daripada Allah. Katanya, macam mana boleh bos tadi marahi ke dia aku? Allahu Akbar. Bos tu lagi fikirkannya. Jadi hadirkan hati itu ialah apa? 2. Apa yang di mulut, itulah yang di hati. Itu namanya hadirkan hati. Apa yang dibaca, itu tah di hati. Rabbighfirli, artinya, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, warhamni, Rabbighfirli warhamni, wajburni, cukupkanlah aku, wajburni, warfa'ni, warzuqni, rezeki, wahdini, sangat saya cuma nanya, wahdini, berikanlah aku hidayah, wa'afini, berikanlah aku kesehatan, wa'afini, wa'fu anni, dan ampunkanlah aku, alhamdulillah. Allahumma hdina fi man, Allah, apa lagi ni kan? Allahumma hdina fi man hadait. Sampai sini guru kami meninggal, Ustaz. Yang guru tadi satu meninggal, banyak guru kami meninggal, Ustaz. Semua bacaan dalam sembahyang kena tahu apa artinya. At-tahiyyatul mubarakat. Saya pernah mengkursus orang, saya sudah baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Betul? Betul ke salah? At-tahiyyatul mubarakat. Betul? Habis? At-tahiyyatu. Cuba dengarkan. Saya mengkursus di Muara, mengkursus di Mantiri, mengkursus di Belait, mengkursus di Temburong, mengkursus di Tutong. Banyak saya mengkursus di pejabat-pejabat. Ada sebahagian banyak membaca At-tahiyyatul. Itu kena betulkan. At-tahiyyatul. Apa maksudnya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah? Kau meninggal juga ni. At-tahiyyatul, segala ucapan yang baik lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-mubarakah, yang berkat. As-salawat, yang baik, yang segala doa. At-tayyibat, yang baik-baik. Jadi atu kena tahu. Pasal itu nombor 2, tafahum. Apa tafahum? Memahami makna-makna yang dibaca dalam sembahyang.
Sami'allahu liman hamidah. Artinya, sini tu juga ya ni. Okay. Allah mendengar liman hamidah. Allah mendengar siapa si Hamidah. Syukur nama aku si Hamidah. Siapa yang memujinya maka Allah mendengar. Ketadi pun sahut, Rabbana lakal ham. Lakal ham ka wa lakal ham? Pilih satu. Lakal ham. Habis wa lakal ham salah. Ha? Lakal ham ka wa lakal ham? Lakal ham. Sini. Lakal ham. Oh, jangan walakal ham. Sini. Dua-dua. Dia boleh sesuai. Boleh. Yes, dua-dua. Dua-dua itu dari riwayatnya. Lakal ham pun boleh, walakal ham pun boleh. Dan tambah pun boleh. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sambung. Sampai sana guru kami meninggal. Sambung. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta fa innaka mayyit. Oh, dah bisa. Itu lain. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min ba'di ahli syai'. Ahli tsana'i wal majdi. Allahumma hadina fi man hadait, terbilang kan. Allahumma la tu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jar. Kalau sembahyang seorang silakan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min ba'di syai' ahlus tsana'i wal majdi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda. Sembahyang seorang silakan. Sembahyang berjemaah habis. Kalau tak patahnya. Sembahyang melainkan imam itu yakin yang dua orang belakang ni memang suka panjang-panjang. Tu silakan. Kau ingat ada meeting petang ni? Okey. So dua ni mesti ada untuk khusyuk dalam sembahyang. Kalau ani dua ni ada, insya-Allah dapat membina peribadi kita ni, sahsiah kita ni. Kenapa? Ia faham. Kenapa? Ia menghayati. Di sana tak sekarang akan hadirnya ta'zim. Kata Imam Ghazali, saya ta'assur dengan Imam Ghazali ya. Sebelum badanmu rokok, hatimu dulu rokok. Allahu Akbar. Faham? Sebelum badanmu sujud, hatimu dulu sujud. Kadang-kadang badan kita ni sujud, tapi hatinya masih lagi tinggi melambung. Mukanya sudah di bawah. Muka yang kita dimuliakan ni. Dia kata ni mau kada ucir-ucir mua ni wah. Boleh ku menulis mukamu? Dah. Muka ni mulia, paling atas, paling di atas di antara anggota badan kita ni. Tapi waktu sembahyang paling mulia ni yang paling bawah. Yang paling berdebu. Di mana letak tapak kaki, di sanalah muka kita ni. Apabila apa? Bila sembahyang. Tapi hatinya belum sujud. Ini masalah. Yang kita ni maukan ta'zim, hibah, rasa kebesaran Allah, hebatnya Allah, ar-raja, mengharap kepada Allah. Betul mulutnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Dia baca itu, tapi betulkah hatinya sungguh-sungguh ar-raja, mengharap? Tak ada pun hati lalai. Rabbighfirli warhamni, pasal ni apa ni? Rabbighfirli warhamni, pasal ni apa ni? Meeting lagi, ni lagi. Sepatutnya hatinya apa? Mengharap sungguh-sungguh. Minta kesembuhan, ampunan. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah seperti mana orang yang lain yang engkau beri hidayah.
wa'afini fi man 'afait. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan seperti mana Engkau berikan yang orang lain kesembuhan, dan seterusnya. Al-haya, malu kepada Allah. Ya Allah, aku ni lebih-lebih meminta, tapi sembahyangku ni adalah berapa jua. Maafkanlah ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku ni, lilladzi fatara, yang menciptakan bumi. Aku hadapkan wajahku ni. Betulkah engkau menghadapkan wajahmu? Sungguh-sungguh kah? Allah, malulah rasanya. Baik. Okey, itu faktor yang pertama. Jika sungguh-sungguh ia sembahyang, maka dapat membina sahsiahnya. Sahsiahnya dalam mengagungkan Allah, sahsiahnya dalam zikrullah, sahsiahnya dalam malu kepada Allah, sahsiahnya banyak menta'zimkan Allah dan sebagainya. Kalau hatinya sudah sujud, maka dia akan pernah bangun hatinya daripada sujud daripada Allah. Kepalanya mungkin akan bangkit, tapi hatinya tetap sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, faktor kedua, faktor keutamaan solat berjamaah di masjid. Sebutkan 3 sebab solat berjamaah di masjid mampu membentuk sahsiah. Saya rasa sudah ada jawab tadi ya. Ada katanya ittihad. Tahu ittihad? Trouble airline tu. Ittihad. Okey, satu sini saya ambillah satu ittihad. Sini lagi. Macam mana solat berjamaah tu? Sini satu, sini satu. Bincang dulu, bincang. Okey. Apa? Berdisiplin. Masuk tadi tu ya. Masuk waktu sembahyang saya datang, disiplin. Okey. Lagi? Al-ukhwah. Al-ukhwah fillah. Cakap fillah ni terkadang Maulana Hamzah. Ya biasa fillah. Al-hubb fillah, al-aqlu fillah, al-syarbu fillah. Okey. Keutamaan solat berjemaah di masjid. Masjid ialah apa? Tempat tumbuh iman dan ibadah, tempat pertemuan, tempat bersosialisasi, bermasyarakat, tempat perlindungan, tempat tarbiyah pendidikan, tempat meraihkan kegembiraan. Jadi sebenarnya masjid ini bukan sekadar untuk berjemaah, habis sembahyang selesai. Jadi itu kurang menepati fungsi masjid seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau mengembalikan kegemilangan Islam, kembalikan kegemilangan masjid. Pasal itu yang awal dibina oleh Rasulullah selepas hijrah ialah masjid. Bukan dibinanya pertahanan, bukan dibinanya kilang, bukannya ekspor import, tapi yang awal sekali ialah masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid itu ialah siapa? Man amana billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Yang memakmurkan masjid ini tentu-tentulah sudah tu orang beriman, yang beriman dengan hari akhirat.
Yang mahalnya wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, yang tidak takut selain daripada Allah. Jadi masyaallah tabarakallah. Satu, masjid membina sahsiah kata ni, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan sebagainya. Masjid, solat berjamaah di masjid membina sahsiah apa? Kedua, tempat pertemuan dan perpaduan. Bertemu pada pandangan, bersatu pada perhubungan. Tugasan mis kita, bagaimana solat berjamaah menjadikan kita bersatu padu. Tadi disebutkan sana al-ukhwah fillah, mengikat persaudaraan. Cuma macam mana proses solat berjamaah itu dapat menyatu padukan? Saya bagi masa 1 minit. Yang lain menjawab. Jangan orang yang sama. Satu minit, 10 second. Sebutkan proses. Ten second. Five, 4, 3, 2, 1. Okey, wakil seorang. Ngambil lagi tu. Okey, sebutkan nama, daripada mana. Sebutkan satu saja. Macam mana boleh sembahyang berjamaah ni dapat menyatu padukan hati? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana solat berjemaah menjadikan kita bersatu padu? Taat kepada ketua, yakni imam sama makmum lah. Nice. That's it. Okay, satu memang satulah. Okay, teruskan. Sekarang habis poin, semua akan ambil. Okay, sebutkan satu. Bila 5 kali solat, 5 kali berjumpa. Oh, 5 kali solat, 5 kali berjumpa. Masya Allah, tabarakallah. Alam lagi sembahyang lain tu Tarawih lagi, witir lagi. Okey, terus. Nah, semalah lagi tu alam macam. Okey, macam mana nak sembahyang? Nama daripada mana? Jawapan? Nama Jahrashidah, dari Yunisa. Jawapannya seperti mana tadi kan? Apa yang tadi, kalau solat tu berjemaah, so apa yang lepas solat tu kan yang tadi buat juga, tadi bawa di luar solat. So lepas solat tu kira boleh bertaaruf, kira tafahum dan seterusnya lah. Kira kebersamaan lah lepas tu. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Okey, ketiga-tiganya semuanya memang memang 5 kali berjumpa. Tadi ikut pemerintah bersatu padu. Kalaunya imam Allahu Akbar, alim lagi takbir, diri Allahu Akbar, sah. Imam menghadap kiblat ke sana, aku peduli apa? Aku mau kiblat kemari. Kata Allahu Akbar, sah. Nah, imam malam sujud, barulah ia sujud. Betul. 5 kali, 5 waktu sembahyang.
Sebenarnya kata Rasulullah SAW, may yamshi, siapa yang berjalan kaki ila maktubatin wa huwa mutatahhirun kana lahul ajri kal ajri al hajjil muhrim. Kata Rasulullah SAW, may yamshi, siapa yang berjalan kaki ila salatin maktubah, untuk sembahyang maktubah, sembahyang wajib, bukan ada sembahyang maktubah. Saya aku sembahyang maktubah kerana Allah Taala. Tidak ada sembahyang mayyamshi, bukannya siapa mayyarkib, mayyarkab, tidak ada. Siapa yang menunggang kuda, tidak ada. Tapi kata Rasulullah, bahasa itu ada kuda, ada unta, ada keldai, ada khimar. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berjalan kaki untuk sembahyang fardu, maka baginya seperti pahala sembahyang orang yang seperti orang yang melakukan ibadah haji. Jadi galakan berjalan kaki, sebenarnya berjalan kaki daripada rumah ke masjid. Aku tinggal Mengkubau, Ustaz. Sembahyang mana? Masjid Mentiri. Kan berjalan kaki, Ustaz. Tapi ubaya-ubayalah. Sebenarnya galakan, kenapa digalakkan jalan kaki? Kerana tadi tu kita ni terus dapat bersatu padu dengan jiran-jiran yang lain. Jiran sebelah tu bila last jumpa? Raya. Ataupun baik nasib kalau ia ada, mungkin ada, tunggu tahun depan. Dia sebelah tu. Tapi kalau aneh, setelah berjalan ke masjid, jumpa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Mana? Ke masjid. Alum ke masjid, alum sadar lagi. Aku nantilah saja. Oh, tak apalah. Esok jumpa lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemana? Ke masjid. Pun masih belum sadar. Bawa kita. Okey. Jumpa lagi orang lain. Oh, cuba banyak ramai-ramai. Allahumma salli ala Muhammad. Ini secara langsung dakwah hadir. Ada dakwah. Satu. Yang kedua, dapat hacking. Tadi ada kan kesihatan. Tidak payah hacking. Tidak payah swimming. Tidak payah jogging. Tidak payah apa? Biswak. Sudah 5 kali sudah. Menyorong 2 km, balik 2 km. Kali dengan 5 waktu, 4 kali 5, 20 km. Kesihatan pun kuat, amal ibadah pun hebat. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sana tadi, ada ta'aruf, ada tafahum. Yes, betul. Ia boleh berkenalan. Di mana bekerja tuan? Aku di pasar. Mbak merambat biasanya. Apa saja lauk yang kita dapat? Macam-macam. Orang kembura apa? Kalau ada nanti boleh dah. Allahu Akbar. Tuan di mana bekerja? Desti peranaan ni kata. Saya terus terang, yang membantu saya menyelesaikan master saya ialah jemaah masjid. Saya dalam setengah tahun akhir diputuskan ilauna, ada permasalahan. Pasal kami masa awal datang itu terjadinya pemberontakan. Tapi ilaun sudah jalan. Datang ke Mesir, ada terjadi pemberontakan. So setahun itu kira, pasal ilaun memang 4 tahun. So setahun pertama kami itu kami membazir lah. Sana terjadi pemberontakan, India dikira, kena suruh ulang balik. So 3 tahun. Jadi setahun ini bermasalah. So yang membantu saya ialah jemaah masjid. Ustaz, ya menelpon saya. Hamba dengar kita punya pengajian bermasalah. Lurus tuan. Boleh berjumpa kita? Dia kata saya, kalau berjumpa bawa tak ke masjid. Ke masjid. Apa bilang saya ke masjid?
Ustaz lah ke office. Oh, okey. Saya datang. Datang ke office. Rupanya ya ini memang businessman lah. Ustaz sambung entah Ustaz punya pengajian. Hamba menanggung. Oh, kata saya. Apa saya tiket apa ni? Tiket berlayar. Sudah ada. Alum, kami tanggung. Saya suruh pekerja garang menanggung. Sekali dah cek 3K. Okey, settle. Apa lagi Ustaz? Yuran unit. Ini ada sudah kata saya, ada orang menanggung. Okey. Apa lagi? Kita punya sara hidup. Saya sudah bincang katanya. Kami bagi Ustaz sara hidup sebulan 3K Brunei. Kata saya, tuan, kerajaan membagi ilaun 1,500. Kita membagi 3,000. Cincai, biarkan dia Ustaz katanya. Dan jangan tahu, orang meeting payah tu lagi kata. Dalam akal saya, iPhone, lepasnya iPhone. Apa saya siap lah, iPhone lah. Apa lagi tu Ustaz katanya. Okey. Macam mana sih Ustaz? Kalau ada yang dah cukup, Ustaz teks saya bank in saya sana. Apakah sewa rumah kah, apakah katanya, saya bank in. Kata saya, memang gompom ni iPad apa sebagainya. Allahu Akbar. Saya jumpa, macam mana ia? Pasal ia jamaah di masjid. Saya ini kenal ia. Tapi dia kenal saya lah. Dari sanalah banyak yang mengulurkan bantuan. Ia jemaah di masjid Pulai. Ada sana katanya. Ada yang jemaah masjid Mata-mata. Surau tu. Jangan lihat. Usulnya biasa-biasa. Milioner. Kata ni jutawan Brunei ni nampak. Usulnya biasa saja. Ada juga di Dangsak. Jadi betul tafahum, ta'aruf. Berapa sudah kan? Tahu saya ni bercakap dah sadar dunia lah. Okey, 3 minit lagi ya. Baik, jadi apa yang mesti kita utarakan tu antara isi kandungan saya. Kan betul kan? Saling kenal, saling membantu. Masjid ialah tempat perlindungan. Ini ada rumah apa? Sebenarnya masjid ini tempat tidur. Maksudnya tempat istirahat. Dalam satu hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berbaring di masjid dalam keadaan kakinya berluncur, salah satu kakinya di atas kakinya. Apa tu Rasulullah berbaring? Datang-datang masa ini di masjid ditegah berehat. Macam mana? Rasulullah sendiri saya berehat. Di masjid berehat. Tapi ialah dipahamilah upaya-upaya juga. Sekarang tu kumpul selimut. Orang sembahyang hijau kuruhnya besar. Dah kamu tahukah hadis Rasulullah? Oi, masalah. Jadi sebenarnya tidur di masjid, hukum tidur di masjid kalau mazhab Syafi'i makruh. Kenapa makruh? Terdedah aib. Ustaz ni kalau ceramah hebat. Rupanya dengkur pun hebat katanya. Terdedah aib. Maka lebih baik kalau kamu berehat kan tidur di rumah. Supaya apa? Ini terdedah aib. Makan dan minum boleh. Saya beritahu tadi, fungsi masjid tadi bukan sekadar salat berjamaah, tapi tempat rehat pun boleh. Ketanikan Kemiri, Usin dah ada bayar hotel. Ini apa? Habis cari masjid. Contoh, cari masjid. Sana tak kita berehat, sana tak aktikaf, sana tak kita KKL tidak ada. Cari masjid. Di mana boleh tinggal? Masjid India? Ya kah? Saya ni jarang, bukan jarang berapa kali ajak KL ni. Sekali saya pernah datang Masjid India tu. Makan minum pun sebenarnya boleh dapati di masjid. Perubatan boleh juga masjid itu tempat perubatan. Di zaman Rasulullah SAW, seorang ketua Ansar sakit, saya lupa.
Jadi dirawat di mana? Dirawat di dalam masjid sehingga ia meninggal dalam masjid. Apabila ketua Ansar itu meninggal, bergegar yang arash disebabkan menyambut rohnya ketua Ansar tadi itu. Di mana ia dirawat? Dalam masjid. Jadi masjid ini bukan sembahyang berjemaah saja, tapi perubatan, bantuan dan sebagainya. Tempat masjid ialah apa dulu? Masjid ialah tempat tarbiyah, pendidikan. Tarbiyah apa? Rohiyah. Tarbiyah roh, jiwa. Biasalah katanya, banyaklah di masjid-masjid pengajian tafsir, pengajian hadis, silakan. Yang kurangnya ni nak tarbiyatul abdan, jasmani. Ini kurang. Di zaman Rasulullah ataupun Imam Asy-Syafi'i belajar memanah ni di mana? Berlatih memanah di pekarangan masjid. Bahkan satu hadis sahih, Rasulullah SAW selepas sembahyang hari raya, orang-orang Habsyah mengadakan tarian peperangan. Di mana? Di dalam masjid. Bukan peperangan masjid, dalam masjid. Dalam masjid itu tarian peperangan. Nampak Sina Umar, Sina Umar nampak apa dua orang cuma di dalam masjid ni kan katanya. Sina Umar ambil batu, diumbannya. Marah Sina Umar. Rasulullah nampak Sina Umar buat macam tu. Rasulullah pun mengatakan, Umar, jangan ganggu, biarkan gitu ya. Ini pun kata Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ini merupakan satu dalil dibolehkan sebenarnya walaupun di dalam masjid. Tapi kita ini di Brunei jangan main-main. Ustaz, aku kan berlatih memanah. Di mana? Dalam masjid. Ya sembahyang Allahu Akbar, panah. Syahid lah aku lepas hari. Taruh apple sini. Ialah upaya-upaya lah juga. Aku akan berlatih menggunakan tombak. Masjid. Allahu Akbar. Jadi masjid itu bukan sekadar tempat ruhiyah. Kita ni banyak ruhiyah masanya, pengajian-pengajian. Tapi abdan juga. Seperti Imam Syafi'i. Latih memanah. Testing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Waqqas, kenal? Ataupun Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari. Allahu Akbar. Pakar memanah. Dalam sekali tarik 3 panah. Dan tepat kerana musuh. Katanya boleh juga 3 panah. Karenanya dia tahu kawan kan rupanya. Suri pun dia sengaja. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah tarbiyah al-abdan di masjid-masjid dengan Rasulullah SAW? Ada? Ada? Wakaton. Ataupun masjid ni. Ada fakar masjid, langsung balik sudahlah. Jadi ini dapat membina sahsiah je sebenarnya. Masjid membina sahsiah. Dulu di Kupu SB, saya belum kerja di Kupu SB ada apa ni? Kuda. Which is bagus. Seraun tu berapa? RM5. Bayangkanlah, ataupun yang membawa tu pakai tali. Seraun. Habis tak? Kalaulah macam tu, bila kan pandainya. Aku mau berlatih kuda, berjihad fisabilillah. Naik kuda tak? Allahu Akbar katanya. Tapi kena pegangkan, sekejap lajulah sikit gitu. Allahu Akbar. Bila kan pandai ya, cuma Allah Akbar.
meraihkan hari kegembiraan. Sebenarnya masjid juga bukan sekadar sembahyang, berzikir, beratib, bukan. Bahkan di sana tu Rasulullah SAW pernah dibagikan sejumlah harta, maka Rasulullah SAW membagikan harta itu di masjid-masjid. Panggil orang, bagi makan. Tanya je macam itu. Boleh sambut di sana, tapi terjagalah, janganlah sampai uzur pun macam itu. Uzur faham-faham lah, jangan ini terdapat tu. Jadi sebenarnya masjid itu seperti mana kata ni orang bernikah hari kegembiraan, sambut di sana, boleh? Bahkan dalam hadis menyebutkan palulah rebana kamu. Palu rebana kamu. Tapi jangan di Brunei jangan. Sensitif. Kalau orang bermaulid berebana, sedangkan sebenarnya ada. Baik. Jadi ringkasannya saya nak berpanjang lagi. Jadi ada dua perkara, sebenarnya mungkin ada banyak lagi, tapi dua perkara ini saya rasa mencukupilah untuk sejam lebihannya. Dua perkara, pertama yang hati yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah solat mampu membina sahsiah belia dengan tafahumnya, dengan hudurul qalbinya, okey. Dan macam itu juga aspek daripada solat berjemaah di masjid pun mampu membina sahsiah, perpaduan, persatuan, saling membantu antara satu sama lain. Jadi dua aspek ini dua aspek yang cukup kuat bagi saya untuk membina sahsiah siapa saja sebenarnya, dan tidak terlepas juga untuk belia-belia Ketani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketani tangguh Ketani tutup majlis Ketani dengan membaca suratul Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.